Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, anugerah Allah kepada hamba-hambanya, khasnya kepada hamba-hamba yang beriman dengan Allah, adalah anugerah yang amat besar, yang amat berguna kepada manusia. Mungkin tidak sangat mereka dapat merasainya semasa kita berada dalam dunia ini, kerana nikmat Allah yang turun kepada manusia dalam alam dunia ini amat sedikit. Yang sedikit itu dikongsi oleh kesemua manusia dan makhluk, sama ada yang beriman dengan yang tidak. Mungkin yang tidak beriman dengan Allah, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lebih banyak menerima nikmat itu, nikmat zahir, berbanding dengan orang-orang yang beriman. Seperti kelihatan tidak banyak nikmat zahir yang mereka terima, tetapi nikmat batin, nikmat dalaman, nikmat kerohanian, itu yang paling banyak dinikmati oleh orang-orang yang beriman, yang tidak diberi kepada orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari nikmat yang besar itu yang tak dapat kita lihat sangat, nikmat kedatangan Ramadan. Kalau kita lihat daripada contoh yang Nabi tunjuk kepada kita, Nabi SAW sentiasa berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dari Rejab lagi. Berdoa sampai Sya'ban, sampai ke Ramadan. Sejak Rejab Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis sahih. Masuk Rejab sahaja Nabi mendoakan, ya Allah, berilah keberkatan kepada kami dengan Rejab ini. So walaupun tidak diminta barakah Allah turun, rahmat Allah turun, tapi sebagai orang yang nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi meminta, dan kita pun meminta, barik lana fi Rejab. So, persediaan untuk sampai ke Ramadan, walaupun semua bulan Islam itu ada makna dia, tapi Rejab menghampiri Ramadan, keberkatan khusus Allah turun Rejab. Kalau boleh puasa Rejab, puasa. Tak puasa tidak mengapa, tapi sampai Rejab
akan masuk Sya'ban. Masuk Sya'ban sudah begitu hampir dengan Ramadan. Allah menurunkan keberkatan yang lebih pada Rajab, dan kita minta barik lana fi Rajab. Keberkatan itu tidak mudah dinampak, tapi pastilah ada kebaikan khusus. Wa barik lana fi Sya'ban, berilah keberkatan yang lebih pada bulan Sya'ban. Apa contoh dia? Wa ballighna Ramadan. Nabi minta supaya umur dipanjangkan sampai Ramadan sekurang-kurangnya. Umur yang dipanggilkan sebagai qada mubram, dia tidak berubah. Umur sampai ada sebab yang kita nampak ataupun tidak ada sebab kita nampak, kita akan mati. Tapi kenapa diminta panjang umur, tawil umurana? Diminta dalam bulan Rajab, balighna Ramadan, panjangkan sampai ke umur kami ke Ramadan. Sebab nak menyatakan betapa besarnya anugerah Allah kepada seorang insan yang mukmin kalau dia sempat sampai ke Ramadan dan doa kita dimakbulkan, dia telah sampai ke Ramadan. Mulai daripada maghrib tadi kita dah bersalam dengan Ramadan, dah masuk Ramadan. Dan alhamdulillah, Darus Syifa tidak pernah berhenti membuat perancangan, membuat program menyambut Ramadan. Dan sambutan Ramadan ini walaupun jadi tradisi biasa, tapi mempunyai suatu mesej, suatu makna yang cukup besar, di mana kita tidak mau melepaskan datangnya Ramadan dengan tidak mengambil tahu dia Ramadan, dengan tidak menyambutnya sebagai bulan yang begitu istimewa. Kita jemput saudara-saudara yang daripada jauh, dari utara sampai, Perlis Kedah sampai, Johor sampai, Kelantan Terengganu sampai, di utara, selatan, timur, barat. Saya dipahamkan Sarawak pun sampai. Mengapa datang begitu jauh untuk hanya melakukan ibadat-ibadat yang ritual pada zahirnya, biasa, tapi tidak. Dia nak mentakbirkan wa balighna Ramadan. Kita mengintai dan menunggu datang Ramadan untuk kita sambut kedatangannya dengan mengisi ibadat-ibadat yang walaupun dilihat sebagai ritual, nampak macam biasa, tidak, dia bukan biasa. Sebab di antara Ramadan yang dahulu dengan Ramadan yang malam ini kita mula, dia kata Ramadanun ila Ramadanin mukaffiratin 'aniz dzunub wal khataya. Orang yang habis Ramadan tahun sudah dan menunggu-nunggu kedatangan Ramadan tahun ini, sebab intizarul ibadati ilal ibadati ibadatu, kita menunggu dari satu ibadat ke satu ibadat yang lain adalah ibadat. Habis Ramadan tahun sudah, itu yang Nabi minta, sambung umur biar sampai Ramadan pula. Wabalighna Ramadan, dan sampai Ramadan. Antara Ramadan tahun sudah dengan Ramadan tahun ini, kalau kita tunggu untuk melakukan ibadah,
mukaffirat, dia kafarah, dia penghapus segala kejahatan, dosa, az-dzunub wal khataya, dosa-dosa yang kita buat, yang terbuat, kesalahan-kesalahan kita dengan Allah, semuanya Allah hapuskan. Sebab inilah yang ditambah dengan hadis Nabi itu. Faya ajaban liman adraka Ramadan fala yughfarulah. Alangkah hairannya, alangkah ajaibnya bagi insan muslim jika umurnya Allah panjang sampai ke Ramadan, sampai habis Ramadan, dia tidak termasuk dalam orang-orang yang Allah ampun dosa dia. Kalau tidak termasuk, faya ajaban, pelik. Kalau masuk, itu yang dikehendaki. Balighna Ramadan, sampailah kami ke Ramadan, maka kita ambil kesempatan daripada datang Ramadan itu untuk melakukan kerja taat yang lebih daripada bulan-bulan biasa, khasnya bila kita melakukan sunat tarawih yang tidak kita lakukan bulan-bulan yang sebelum dengannya, maka itu dipanggilkan sebagai orang yang nak mengejar. Balighna Ramadan, sampaikanlah umur kami ke Ramadan, kerana kami nak mengambil peluang, nak melakukan puasa di siang hari dan beribadat qiyamul lail pada malam hari. Kami akan mendapatkan peluang untuk diampunkan dosa. Bila dosa diampunkan, kalau kita mati safar Ramadan, yakinilah kita telah diterima Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita dan habis segala dosa kita. Inilah yang digambarkan oleh hadis daripada Imam Ahmad yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah menyebut, Nabi kata, u'tiyat ummati khamsa khisal fi Ramadan lam yu'tahunna ummatun minal umam qablaha. Nabi sebut, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada umat aku, kita, 5 keistimewaan yang tidak pernah Allah berikan kepada mana-mana umat sebelum umat Muhammad dalam bulan Ramadan. U'tiyat ummati khamsa qisal lam yu'tahunna ahadun min qabliha. Allah beri 5 keistimewaan, 5 hadiah istimewa khas kepada umat Muhammad dalam bulan Ramadan yang tidak pernah Allah kurniakan kepada mana-mana umat sebelum Muhammad. Yang pertama, kita dengar selalu, saya nak ulas saja. La khalufu famus saim atyab inda Allah min rihil misk. Dengan berpuasa, perut kita kosong akan menyebabkan angin yang keluar daripada perut yang kosong menjadikan bau mulut tidak selesa. Tuan mulut itu tak berasa apa-apa pun, orang yang tepi dia. Tapi keistimewaan ini kita nampak Allah kata
Walaupun bau mulut itu kerana berpuasa itu tidak menyedapkan manusia, orang tak suka kepada bau itu, tapi dia atyab indallah. Itu yang paling istimewa pada Allah, yang dia lebih wangi, lebih baik daripada bau haruman yang paling baik kasturi. Tapi jangan dilihat pada makna fizikal itu. Apa Allah nak buat dengan bau mulut orang yang puasa? Tapi mesej nak sampaikan, apa sahaja yang berlaku ke atas manusia, walaupun nampak tidak baik pada mata manusia biasa, tidak enak pada orang biasa, tak cantik pada orang biasa, jika dibuat bertolak daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya sama ada kamu nampak baik atau tidak baik, pada Allah Subhanahu wa taala atyab, amat-amat baik. Jadi Allah terima perbuatan itu sebagai sesuatu yang atyab. Tengok saya contohkan yang senang saudara faham. Darah, katakan sebagai contoh. Darah dalam badan kita yang ada 12 pint lebih kurang dalam badan, okey, kita boleh bawa semayang dengan darah itu. Kalau dia keluar sahaja daripada badan kita ke kulit atau ke kain, nampak darah, maka dia jadi najis, menyebabkan sembahyang tidak sah pasal dia najis. Orang pun tidak suka melihat darah, malah ada orang yang tengok darah pingsan. Kalau orang yang berlumuran dengan darah, sama ada orang lari daripada dia ataupun dia kena lari daripada orang. Orang semua tidak suka darah, tak suka dilihat orang kita ada berdarah. Tapi darah ini, kalau dia keluar daripada puncanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga keluar darah, seperti orang yang berjihad, yang berperang fisabilillah, dia kena tikam, dia mati dalam perang jihad, perang sabit. Hukum syaraknya dia tidak payah dimandi. Kapan dengan baju yang ada pada dia, kebumikan begitu. Dia akan bangun nanti pada hari kiamat dengan darah ia taqattaru dam, darah itu masih mengalir. Baunya lebih baik daripada bau seindah-indah, secantik-cantik yang cantik. Bau wangi semerbak macam mana pun tidak akan sama dengan baunya darah orang yang mati syahid pada hari kiamat. Sedangkan dia darah, dia najis dan tak dibuang, tak dimandi, dikebumikan begitu. Dia bangun dengan lukanya, dengan darah yang bau semerbak wangi, lebih baik daripada segala kasturi yang ada. Kenapa? Dan darah itu keluar puncanya, sebabnya dia taat kepada Allah, dia mati sampai kepada dia mati syahid. Yang najis dunia, yang orang tidak suka dunia, orang lari daripada darah, bangun di akhirat orang cari darah itu, dan orang itu akan mendapat segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja kesimpulan, apa sahaja yang puncanya
dia ambil ataupun berlaku daripada kerja taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam bau mulut tadi. Apa puncanya? Puasa. Perut kosong. Perut kosong mengeluarkan yang tidak baik pada orang. Tak apalah, tak baik pada orang, tapi dia adalah atyab indallahi min rihil misk. Lebih baik, lebih tayyib, lebih bagus kepada Allah daripada bau kasturi yang paling nikmat. Teringat saya ada antara sahabat-sahabat yang telah mati kerana jihad yang tidak dimandi. Sampai sekarang pun kalau berlaku mati jihad macam berlaku di Palestin, memang tidak dimandikan, kecuali seorang sahaja di kalangan sahabat mati dalam perang jihad, berlumuran darah, tapi dia dimandikan. Hanzalah ibnu Abi Amir. Hanzalah dengan nama macam perempuan, tapi bukan perempuan, lelaki-lelaki. Hanzalah ibnu Abi Amir, cerita latar belakang sedikit, dia ini berkhidmat sebagai tukang tulis segala harta zakat, harta sumbangan, harta yang sampai dekat Nabi untuk dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hanzalah ibnu Abi Amir ini tukang catat. Nabi sebut kepadanya, ya Hanzalah, alzimni wazkurni bikulli syai'in lisalisatin, atau kama qala, kamu catat ke semua yang datang kepadaku, banyak mana, apa jenisnya, dan kamu sebut kepada aku, laporkan kepada aku tiap-tiap 3 hari. Nabi tak simpan lama wang zakat kerana keperluan mendesak. Sampai sahaja dalam 3 hari, maka Nabi bahagikan. So Hanzalah ini tidak pernah lekang dengan Nabi ataupun tidak pernah berpisah. Satu hari Nabi tanya dia, kamu tinggal rumah lama-lama tak balik, apa kata isteri kamu di rumah? Hanzalah kata, saya tidak ada isteri, maka tidak ada masalah. Nabi kata kepada dia, kamu tahukah orang beribadat, orang yang tidak ada isteri itu merugikan. Orang yang telah berkahwin ada gandaan pahala khusus, maka mengapa kamu tidak berkahwin? Dia kata, amri ila Rasulillah, urusan saya menunggu arahan Nabi. Nabi suruh saya tunggu, catat segala harta-harta yang datang. Itu saya kerja siang malam, tak balik. Tapi kalau Nabi, kalau Rasulullah suruh saya kahwin, saya kahwin. Maka Nabi menjodohkannya dengan seorang perempuan Ansar. Siang berkahwin, malam dia tidur bersama isteri dia. Sebelum menjelang subuh, ada musuh yang masuk merayap ke dalam negeri Islam, ke Madinah. Ada orang yang sadar dan orang itu memekik, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Jemput segera ke medan jihad. Hanzalah yang tersadar dari tidurnya bersama isterinya pada malam yang pertama,
terus menyahut panggilan jihad, bergerak ke medan jihad dengan tidak bertangguh, tak fikir panjang, tak tahu apa nak berlaku. Dia pergi dan dia orang yang pertama ditikam oleh musuh yang masuk. Hancur badan dia, cincang dik musuh. Berlaku pertempuran dan ada 3 orang lagi yang telah gugur pada sebelum subuh itu, menjadikan semuanya 4 orang. Sementara nak menunggu datangnya bantuan daripada para mujahidin, akhirnya musuh bergegas, lari lintang pukang, meninggalkan medan jihad. Sama dengan pagi subuh, orang dapat kumpulkan ada 4 orang yang telah gugur dalam peperangan dalam medan syahid. Nabi sampai, orang semua melihat 4 jenazah, 4 mayat, 3 berlumuran dengan darah, 1 dimandikan dengan secantik-cantik mandi sampai tidak ada sedikit pun kesan darah. Yang ada adalah air-air. Maka orang semua tercengang melihat kenapa 3 jenazah, 3 orang syahid berlumuran dengan darah, 1 langsung tidak ada darah, malah ada kesan air yang dimandikan. Mereka bertanya Nabi, ma balu hadha wa hadha Hanzalah ibnu Abi Amir. Kenapa Hanzalah lukanya banyak tapi darahnya tidak ada, malah nampak macam ada orang memandikan, dan kami siapa pun tidak memandikan Hanzalah. Nabi tersenyum lebar, merenung tubuh badan Hanzalah, dan Nabi kata, hada ghasilul malaika. Hanzalah, malaikat turun membawa air dari syurga memandikan Hanzalah. Sahabat tanya, walima Hanzalah, kenapa dia seorang yang dimandikan pada malaikat, sedangkan 3 langsung tidak dimandikan? Nabi menyebut atas maklumat daripada malaikat, Hanzalah baru berkahwin semalam, baru tidur dengan isterinya buat yang pertama kali. Dia tidak sempat nak mandi junub kerana panggilan jihad. Dia pun terlupa. Dia utamakan jihad, maka dia mati, dia syahid dalam keadaan dia masih berjunub kerana berkahwin dengan isteri dia, bersama isteri dia. Allah tahu, malaikat tahu, nak habiskan kesan mandi junub itu. Bila dia masuk syurga dengan tidak ada junub padanya, malaikat turun dengan air dari syurga memandikan Hanzalah. Itu dipanggilkan Hanzalah ibnu Abi Amir ghasilul malaika, dimandi oleh para malaikat. Sama yang tadi saya katakan. Ini di antara contoh-contoh yang punca tadi. Di antara 5 perkara, 5 istimewa yang Nabi sebut tadi itu, satu di antaranya tadi, walaupun perkara yang kita nampak tidak elok, jika berlaku dia kerana keluar daripada punca ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi perkara yang paling atyab, paling baik pada Allah Subhanahu wa taala daripada semua yang baik dalam dunia ini. Yang kedua,
wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftahu. Orang yang berpuasa senantiasa diminta keampunan oleh para malaikat untuk dirinya sepanjang hari berpuasa sampai dia berbuka. Malaikat yang kerja mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala diutus khas bulan puasa. Ada malaikat yang mengikuri orang-orang yang berpuasa, yang kerja malaikat itu meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan, dimaafkan, dihabiskan, dilupuskan segala dosanya. Inilah yang paralel, sama. Saya sebut tadi yang Nabi katakan, yang ingat balik yang saya katakan, Nabi kata, "Faya ajaban liman adraka Ramadan fala yughfarullah." Agak ganjil, agak pelik orang yang sempat berada dalam Ramadan dan dia tidak mendapat keampunan. Kenapa? Dia tidak puasa, sebagai contoh. Kalau dia berpuasa, malaikat meminta ampun kepadanya. So, kalau dia mati dalam Ramadan atau lepas Ramadan tidak yakin dengan permintaan malaikat, maka dosa orang itu diampun. Itu keistimewaan itu Allah tidak beri kepada umat yang sebelum, umat kita, umat Muhammad. Allah beri kepada kita. Yang ketiga, wa yuzayyinu Allah kulla yawmin jannatah wa yaqul yushiku ibadi salihun an yulqu anhumul ma'unah wal adha wa yasiru ilaiki. Allah memerintah dalam bulan puasa, mulai saat ini, sekarang masuk Ramadan, Allah memerintah para malaikat menambahkan perhiasan keindahan pada syurga-syurga Allah. Dia sudah indah dah, sudah cukup indah dah, tapi keindahan itu tidak ada hujungnya. Maka Allah memerintah para malaikat dalam bulan Ramadan supaya menambahkan perhiasan syurga. Kenapa? Allah beritahu malaikat, yushiku ibadis salihun, hamba-hambaku yang saleh yang berpuasa Ramadan. Bukan puasa sajalah, kalau tak semayang, puasa, tak berjihad, berpuasa. Kita cakap orang yang telah cukup segala ibadat-ibadat yang lain, ditambah dengan puasa, itu dipanggilkan ibadis salihun. Hampir-hampir dah nak sampai dah masa kepada hamba-hambaku yang saleh, mereka nak dihabiskan segala beban dunia, segala azab, segala yang mereka tidak suka berlaku di dunia. Sampai Ramadan kami nak habiskan mereka jika mereka mati. Wa yasiru ilaiki, dan mereka akan dimasuk terus dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak berlaku kepada umat dahulu, dia berlaku kepada kita, umat Muhammad, orang yang mati dalam Ramadan atau lepas Ramadan, mereka mendapat keistimewaan masuk syurga yang lebih indah daripada syurga yang sebelum daripadanya, dan mereka akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa tusfadu fihi maradatus syayatin fala yahrusuna ila ma kanu yahrusuna ilai bi ghairihi.
makhluk Allah yang jahat-jahat, maradah syaitan ini, macam kita tahu di antara makhluk halus ini yang paling jahat, yang paling teruk ialah gulungan-gulungan seperti yang Ifrit dipanggil maradatus syayatin, yang melampaui batas. Yang ini hadis-hadis sahih seperti ini mengatakan Allah mengurung mereka, Allah tidak benarkan mereka bermahrajalela, mengganggu puasa anak Adam atau mengganggu insan-insan yang nak berpuasa sampai mereka tak berpuasa, sampai mereka melakukan kejahatan-kejahatan, dosa besar dalam Ramadan. Sebab itu satu contoh kecil yang senang saudara faham. Tidak masuk Ramadan, orang-orang yang dah biasa dengan meninggalkan semayang sebagai contoh, atau meninggalkan zakat sebagai contoh saja, meninggal buat kebaikan seluruh Ramadan, bila masuk Ramadan, orang yang tak semayang pun boleh puasa. Semayang tak? Oh, puasa dia puasa. Dah tengok budak-budak. Ada budak yang tidak lekat lagi untuk bersemayang, untuk salat 5 waktu. 4 tahun, 5 tahun. Dia masuk Ramadan, mereka boleh puasa. Boleh puasa. Kenapa? Gangguan daripada maradah, daripada golongan syaitan yang kejam, yang teruk-teruk itu Allah tidak benar, maka mereka ditospat. Memanglah sahih, mereka itu dikurung. Tidak ke semua, yang dikurung hanya maradah asyayatin. Dan yang terakhir sekali ialah Allah akan beri keampunan kepada orang yang berpuasa pada akhir Ramadan. Ini sesuai dengan hadis Nabi katakan, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu pada awal-awalnya dia rahmat. Rahman Allah turun berganda. Tengok sebagai contoh, kalau tak nampak, boleh nampak. Tidak Ramadan, tidak bulan puasa, kita bangun pagi selepas subuh. Ada yang biasa makan pagi selepas subuh, yang biasa makan pagi pukul 7, pukul 8, pukul 9. Dah makan pagi dah, pergi bekerja ataupun tidak bekerja, pukul 10 lapar balik, makan lagi pukul 10, pukul 12.30, 1 lapar balik, nak kena makan sebanyak-banyak, makan tengah hari, kenyang, pukul 4, pukul 5 lapar balik, maka makan dan makan tidak kenyang-kenyang. Ada beza dengan Ramadan. Sahur pukul 5, lepas tunai subuh, besok tidak puasa, tidak lapar selapar sebelum Ramadan. Malah kebanyakan orang merasakan tak apa, macam tidak puasa. Tengah hari mungkin lapar sekejap, perut biasa begitu, sekejap. Petang segar balik, maka tidak lapar. Sebab tu budak-budak boleh puasa, orang tua boleh puasa. Inilah yang disebut tadi tu, awwaluhu rahmah. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab orang yang tidak pernah puasa, setengah Cina lah, Cina ni memang dia tak boleh puasa, sebab dia kira jumpa kawan kata ciao bo ciao, makan tak makan, kira makan aja. Dia tak percaya kita puasa dengan tak makan apa, makan bopok tu dah. Sebab kita boleh buat demikian itu kerana awwaluhu rahmah,
Maksudnya bukan awal saja. Sebab itu Syahrul Rahmah. Bulan rahmah itu sepanjang Ramadan itu orang boleh puasa dengan tidak sangat bermasalah. Wa awsatuhu maghfirah. Bila rahmat Allah turun, insan berpuasa, mentaati segala rukun puasa, sunat puasa dan sebagainya, pastilah di pertengahannya berlaku maghfirah. Allah mengampunkan mereka sebelum habis Ramadan lagi. Awsatuhu, di pertengahan-pertengahannya. 2 minggu dah awsat. Allah telah ampunkan kesalahan mereka. Bila berlaku keampunan, wa akhiruhu, sampai kepada akhir Ramadan, aitqun minan nar. Kalau kita mati ataupun hidup pun tak apalah, tapi kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hadis tadi menutupkan, dia katakan bahawasanya yughfar lahu fi akhir shaum, diampunkan Allah kepadanya pada akhir puasa. Itulah dia di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Sahabat tanya Nabi, adakah keampunan itu berlaku pada malam Qadar? Setiap Ramadan ada satu malam Qadar, kita dah faham sangat. Maka sahabat tanya, adakah hadis yang mengatakan bahawa pada akhir-akhir Ramadan itu Allah Ta'ala akan bebaskan kita dari neraka? Adakah malam itu malam Qadar? Nabi katalah, ini tidak ada kena-mengena dengan malam Qadar. Malam Qadar anugerah khas, anugerah lain pula. Tapi ini maknanya jangan tidak berlaku malam Qadar pun tidak masalah, tapi akhir Ramadan saja kamu dibebaskan daripada api neraka. Ada lagi tambahan yang besar tadi, dikatakan carilah pada akhir Ramadan itu ataupun pada awakhir Ramadan itu satu malam yang nama malam Qadar, malam yang lebih baik daripada beribadat 83 tahun. Kita faham. Tapi saya nak tambah lagi satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini hadis yang ada kaitan dengan Ramadan, dengan nuzul Quran. Sinonim antara nama Ramadan dengan nama Syahrul Quran, bulan Quran. Bulan Quran dihidupkan balik dalam hati nubari orang-orang Islam. Kata Allah bin Mas'ud daripada hadis sahih, Nabi kata, inna hadzal Quran ma'dubatullah fa'aqbilu ma'dubatah mastata'tum. Quran yang diturunkan dalam Ramadan, Nabi sebut sebagai satu analogi, inna hadzal Quran, Quran yang ada pada kita sekarang, dia adalah ma'dubatullah, hidangan rohani, suatu hidangan serba lengkap. Allah hidangkan kepada kamu. Elokkah kalau kita dikemukakan orang beri kepada kita suatu hidangan, lalu kita tidak menjamak, tidak makan, tidak menikmati hidangan itu? Dan ini bukan hidangan biasa, ma'dubatullah. Allah yang adunkan, Allah yang sediakan, Allah yang kemukakan kepada kamu hidangan rohani kepada kamu. Nabi kata, fa'aqbilu ma'dubatah, terimalah, nikmatilah hidangan ini, mastata'tum, sedaya upaya kamu. Dan ini juga ada kaitan dengan ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, wa qala ar-rasul rabbi
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah telah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kaum aku, bangsa aku telah mengambil sikap mereka memulaukan Al-Quran. So mahjura, al-hijrah, tinggal pindah. Mahjura, mereka pulaukan Quran itu yang langsung mereka tak mau lihat. Tapi yang Nabi mengadu itu bukannya orang Islam. Orang Islam zaman Nabi, keseluruhan mereka membaca Quran, menghafal Al-Quran, mendengar hadis, menghafal hadis. Hampir tidak ada sahabat yang tidak menghafal Quran. Tidak semua. Ada yang hafal seluruhnya, ada yang hafal sebahagian. Tapi kesemua mereka menghafal Quran, melihat Quran, mengkaji Al-Quran. Yang Nabi mengadu ini, inna qaumi ini, orang-orang kafir zaman Nabi tidak mau melihat Al-Quran. Kenapa? Kerana mereka bersikap, dia katakan, asatirul awwalina katatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka tuduh Quran ini tidak lain melainkan asatirul awwalin, kitab cerita dongeng. So Nabi kesal kerana ini makdubatullah, bukan sahaja untuk orang Islam, untuk insan seluruhnya. Sama orang kafir jika dia melihat Quran, dia sumber hidayah, petunjuk Allah untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mencari agama yang benar, Quran akan tunjuk poin-poin di mana patut kita gunakan, manusia gunakan. Sebab dia makdubatullah, hidangan Allah, hidangan ruhani. Jadi kalau dulu Nabi mengadu kaum dia yang kafir, tidak beriman dan tidak menilai dan meneliti Al-Quran. Tapi sekarang ini orang Islam sendiri pun tidak membaca Quran. Melainkan bulan Ramadan lah yang kita kata syahrul Quran, orang baca Quran. Saya ambil kesempatan ini nak menyuruh, nak mengarahkan, nak menganjurkan kepada saudara sekalian pada malam ini, anda hendaklah berazam daripada malam ini, sekurang-kurangnya anda kena habiskan Quran itu untuk sepanjang Ramadan ini. Kalau teruk sangat pun habis sekali lah, tu kira teruk sangat lah. Kalau boleh 10 hari sekali habis. So anda kena berazam, ada 3 kali kena habis Al-Quran. Tapi untuk zaman ini saya rasa amat sedang. Laju sangat tidak, lambat sangat pun tidak. Kalau anda berazam, anda cuba habiskan Quran seminggu sekali. So ada 4 kali kena bagi habis, daripada awal sampai akhir. Baca saja. Kalau tak boleh 4 kali, 3 kali, 10 hari sekali. Kalau tak boleh 10 hari sekali, kena habis 30 hari, 30 juzuk, sehari 1 juzuk. Kalau tak boleh juga, tak payah. Tapi ada ingat balik, sebab kalau kita balik kepada hadis Ibnu Mas'ud, inna hadzal Quran ma'dubatullah, Allah yang menghidang. Patutkah kita menolak hidangan Allah? Sahabat dia habis satu Quran sehari sekali. Tak tahu dia baca macam mana, tapi kalau baca Quran cara sedang sahaja, pengalaman saya, memang dia boleh habis dalam
14 jam boleh habis. So sehari 24 jam, sahabat memang tak tidur sekejap saja, memang boleh habis. Tapi ada pagi datang sahabat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia habis Quran sehari sekali, malam sekali. Dia baca macam mana? Tanya dia. Tapi banyak para sahabat habis sehari sekali sampai Nabi larang. Ini Mas'ud termasuk Ubay paling kuat hafal Quran. Sampai Nabi kata mahlan, jangan gopoh sangat, jangan banyak sangat, jangan sehari sekali habis, kamu kerja lain. Ada sahabat kata, berilah kepada saya kebenaran untuk 2 hari habis sekali. Mereka kata mahlan, itu pun kamu laju sangat. Sahabat kata, tolonglah jangan larang saya lagi, saya nak habiskan 3 hari sekali habis. Pasakat Nabi diam sampai kena larang, jangan perhabis Quran sehari habis. 2 hari pun Nabi larang. Pasal kerja lain banyak nak buat, jihad kena buat, urusan negara kena buat, tolong orang kena buat, miskin kena buat. Sebab tu, dan bagi kita ni, bagi yang ada kesempatan untuk berhabis Quran itu secepat yang mungkin, kalau habis sehari sekali boleh, tak ada masalah, tidak dilarang. Kita zaman orang tidak menggunakan makdubah ini sebagai satu hidangan. Fa'aqbilu makdubata, kamu kena terimalah, layanlah hidangan Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi Nabi gunakan istilahnya mastata'tum, sepertingkatkan daya sekuat yang boleh kita buat perhabis Al-Quran. Saya sebut tadi itu, kalau sampai 1 kali pun tak boleh habis, makna kita tidak langsung memerhatikan kepada makdubah itu untuk faedah rohani kita. Maka saya ulang lagi sekali, try. Kalau anda pernah habis tahun sudah sebulan memang habis satu Quran, kena tambah tahun ini. Sekurang-kurangnya habis 1,5 kali, kalau tidak 2 kali pun. Tapi kalau 10 hari habis Quran, maknanya 1 hari anda baca 3 juzuk. 3 juzuk tak sampai sejam. Kalau paling lambat pun 1 jam 3 juzuk habis. Kalau sehari 3 jam, bukan lama sangat 3 jam. Pagi banyak ada, petang banyak ada, malam banyak ada masa yang boleh. Jadi sekurang-kurangnya inilah yang saya nak sebut, kerana dia Ramadan Syahrul Quran, dan Ramadan unzila fihi al-Quran, Quran turun pun Ramadan, dan amalan seluruh dunia Islam. Kalau yang sembahyang menggunakan 1 juzuk Al-Quran 1 malam, 30 malam 30 juzuk, macam sembahyang Masjid Makkah, Masjid Haram, Masjid Madinah, memang 1 malam 1 juzuk suku. So dia kalau semalam 1 juzuk, dia kena habis 30 malam. Sedangkan Ramadan 29 kebanyakan. Macam tahun ini kita Syakban kita 30. Saya tengok anak bulan pada hari Khamis malam Jumaat. Kalau anak bulan ada, maka puasa jatuh pada Jumaat. Tapi berdasarkan kepada hisab, anak bulan jatuh dahulu. Sebelum matahari jatuh, anak bulan jatuh dahulu. Maka bila ghurub matahari, memang anak bulan tidak ada. Maka fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman, sambungkanlah bilangan Sya'ban 20 hari Khamis 29, bulan tidak ada, fa'akmilu, maka hari ini hari kita sambung 30
Sya'ban, maka besok kita berpuasa, genaplah Sya'ban 30 hari. Di bulan Islam 30, 29, 30, 29, 30. Maka besar kemungkinan berikut hisab kita berpuasa 29 hari sahaja. Maka kalau 29 hari Quran tak habis. Sebab tu maka mereka lebihkan satu malam satu juzuk suku, mereka khatam biasanya pada malam 27. Apapun, inilah yang saya kata tadi ini, itu yang dibaca dalam masa sembahyang tarawih. Kita hanya jadi mustami', bukan kita baca. Kita wa ansitu lahu, kita dengar saja. Maka pun boleh, tapi elok kita baca sendiri untuk menghabiskan Al-Quran. Kenapa? Kerana dia inna hadzal Quran hablullahil matin. Quran ini adalah tali Allah yang cukup teguh. Maksud dia, apa sahaja petunjuk dalam Quran, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan rugi, kamu tidak akan tergelincir. Dia tali Allah yang menyambung antara Allah dengan kamu. Quran adalah sebagai penyambung, dia cukup kuat. Kenapa? Wan nurul mubin, dia cahaya Allah yang cukup nyata. Quran kitab Allah, Quran la ya'tihil batil, tak ada sebarang kebatilan, kesemuanya. Wasyifa'un nafi', kesembuhan yang amat bermanfaat kepada manusia. Syifa tadi kita baca dalam tarawih tadi, 6 ayat syifa itu. Kesembuhan penyakit rohani, Quran. Sebab tu digunakan ayat wasyifa'un nafi', kesembuhan yang amat berguna kepada manusia. Aswatun liman tamassaka bih, dia pelindung, penjaga kepada orang yang berpegang dengan hukum Al-Quran. Dia tidak akan tersasut, dia baik. Wa najatun liman ittaba'ah, dia suatu perkara yang melepaskan dia daripada sebarang kesengsaraan. Tidak ada yang melawan Al-Quran, melainkan Quran akan menang. Tidak ada yang dapat ditunaikan kehendaknya melainkan dengan Quran. Kerana itulah maka utluhu, kamu bacalah Al-Quran. Nabi kata, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kamu tiap-tiap huruf Al-Quran dengan 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau baca alif lam mim, dah dapat 30 pahala. So, anda bayangkan kalau kita baca, kalau orang baca 3 hari habis sebuah Quran, satu huruf tu kali dengan 10. Ada kalkulator kau boleh kira. Kalau habis Quran 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, sampai 30 kali, so pahala itu sahaja pun amat lebih daripada cukup untuk menjadikan kita hamba kepada Allah. Kalau kita dapat memenuhinya, maka Ramadan yang datang kali ini tidak sia-sia kepada kita, menjadi pelindung kepada kita dan pembuka jalan untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat berhari raya insya-Allah. Maaf zahir batin, dan kita akan berjumpa insya-Allah dalam kuliah-kuliah yang akan datang selepas Ramadan, kalau keadaan kesihatan saya tidak merosot. Sampai sekarang ini macam sudah dapat lihatlah, saya belum boleh dikatakan pulih
sepenuhnya kerana nafas saya masih pendek, tak boleh perpanjang. Dan kalau ini daripada pukul 5 tadi saya tidak rehat. Kalau saya berdiri macam ni, duduk macam ni lama, kaki saya bengkak. Kalau tidur berehat, angkat kaki sikit, maka dia akan surut balik. Dan nafas saya kalau cakap banyak dia semakin pendek, semakin ucapan. Itu petanda kepada jantung saya belum pulih sepenuhnya. Ya, Ramadan ni bulan rahmat, bulan barakah ini, insya-Allah dengan ibadat yang kita buat, insya-Allah sebagai exercise, saya pohonkan Allah Ta'ala beri kesihatan yang membolehkan saya menyambung. Masih ditunggu untuk menyelesaikan pengijazahan Brunei, masih menunggu Sarawak, masih menunggu Sabah, masih menunggu di Kedah, masih menunggu. Tak apalah, tunggu sampai kita boleh laksanakan tugas itu selepas Ramadan. Terima kasih kepada semua saudara-saudari yang di atas, yang di bawah. Minta maaflah orang yang terpaksa semayang di dataran, tapi bagus dataran tu sejuk, tak macam atas di panas. Terima kasih lagi sekali kepada semua saudara yang telah dapat menyahut seruan ataupun jemputan daripada pihak Darul Syifa, kerana kita dah dapat menghayati Ramadan. Daripada tadi kita berada semayang zuhur, semayang maghrib tadi sampai kepada pukul 11 sekarang. Kita telah memenuhinya dengan kerja-kerja mengundang rahman Allah. Kita ada majlis zikrullah, kita ada majlis zikir, kita ada tazkirah, kita ada semayang dan sebagainya. Kita buat kesemua ini bagi mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah silap saya pohonkan banyak maaf. Dengan aqulu qawli hadha, astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazida. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatil mubarakati syarifah min as-su'ada'il maqbulin al-madudin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatim jannati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ja'alna rahmaka rahimin. Allahumma ijma'na jami'an ala mahabbatika wa ghufranika ya Allah. Ighfir lana dhunubana warhamna bika rahmin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat arahan daripada pengurusi